Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Masih pada pengusi surau, para imam, para bilal, seluruh AJK muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan dan rahmat kurniaan daripadanya. Alhamdulillah, pada tahun ini kita dipilih, pada tahun ini kita diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tahun ini kita dibenarkan untuk salat tarawih, salat berjamaah di surau jika dibandingkan dengan tahun lepas yang mana hanya 5 orang sahaja dibenarkan untuk salat di masjid. Dan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi dengan nikmat ini bermula daripada awal Ramadan sehingga sekarang. Tapi ada di sana mereka yang sudah ditarik nikmat sebagaimana yang kita sedang dan kita berada sekarang. Sebagaimana yang kita semua maklum, di negeri Kelantan untuk ditarik balik, awalnya mereka dibenarkan untuk salat berjamaah, salat tarawih, tapi oleh kerana peningkatan yang berlaku, perkara itu tarik balik sebagaimana yang berlaku. Jadi mudah-mudahan kita pada tahun ini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala kekalkan nikmat, Allah taala berikan kepada kita, dan kita doa supaya ianya berterusan dan kita buat yang terbaik pada tahun ini. Kenapa? Kerana belum tentu lagi pada tahun hadapan kita boleh menikmati dengan nikmat yang sedemikian. Kemungkinan berulang balik sebagaimana tahun lepas. Maka oleh kerana itu kita sentiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan. Kita berdoa supaya kita sentiasa mendapat nikmat dan rahmat daripadanya. Walaupun begitu, pada tahun lepas masing-masing kita ni jadi imam kat rumah. Tak kira dah siapa sahaja jadi imam. Sampai isteri pun dah kata, oh saya dah tahu kalau suami saya jadi imam, rakaat pertama mesti surah ni, rakaat kedua mesti surah ini. Dah hafal dah apa dah yang akan dibaca. Tak apalah, yang penting kita dapat jadi imam, dapat bersama dengan ahli keluarga solat bersama. InsyaAllah pada pagi yang penuh barakah ini, kita tak lama lagi akan menyambut nuzul Al-Quran. Dan insyaAllah pada pagi ini saya nak bawa sama-sama kita melihat, kita menilai siapakah kita dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi insyaAllah pada pagi ini tajuk perbahasan perbincangan kita nak tanya, kita nak cuba jawab siapakah kita dengan Al-Quran Karim. Kerana ada orang apabila ditanya siapakah kita dengan Al-Quran Karim, dia kata, "Ustaz, tak payah tanya soalan ni. Saya dengan Al-Quran ni macam ni." Kalau istilah kita rapatnya dengan Al-Quran, tanya dia macam mana rapat ni. Oh, dia kata saya ada 10 Al-Quran. Allah, Masya Allah, 10 Al-Quran. Kat mana? Oh, saya letak di segenap segi. Di ruang tamu ada, dalam almari. Kat dalam bilik, dalam almari, kat dalam bilik pun ada. Almari kat dapur pun ada. Oh, semua dekat banyak. Bukan tak cukup dengan itu tak, dalam kereta pun ada. Bukan dalam kereta saja, dalam telefon saya ni ada 2 jenis aplikasi Al-Quran Karim. Oh, hebat. Tanya dia bagaimana masa Ramadan. Oh, dia kata masih kekal tempat yang sama. Itu yang jadi masalah tu lah. Masih kekal pada tempat yang sama. Kalau dulu dalam almari, Ramadan pun dalam almari juga. Jadi adakah dengan perkara tersebut kita tergolong dalam golongan
orang yang selamat? Adakah kita dengan Al-Quran ini dikira teman rapat? Adakah kita dengan Al-Quran ini dikira sebagai orang yang memuliakan Al-Quran? Sudah tentu belum lagi. Sudah tentu tidak. Kalau hanya kita kata kita memiliki Al-Quran walaupun berpuluh-puluh, beratus-ratus contoh, tapi ia tidak digunakan. Kalau kita kata senjata tu dalam sarung tu, mungkin berkarat, mungkin berdebunya, itu ini dan sebagainya. Kenapa penting kita tanya soalan siapa kita dengan Al-Quran Karim? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah beri amaran kepada kita dalam Al-Quran. Sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya qaum ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata bahawa kaumnya telah memikirkan, menjauhkan, mengabaikan, meninggalkan Al-Quran. Jadi memang kalau kita lihat pada hari ini sangat-sangat menyedihkan. Saya pernah tengok satu video. Video ini dibuat di negara Arab. Dia akan terjah orang yang lalu lalang di kawasan bandar. Tanya mereka dengan soalan apa? Tahu tak kamu surah Al-Ikhlas? Apa reaksi mereka? Ini orang Arab ni. Tanya tahu tak? Kalau kita tanya kita ustaz saya ni, surah Al-Ikhlas ni bukan surah yang paling famous. Kalau dalam solat tu tak pernah tinggal kan? Contoh kita kata dah, memang kita kata selatu pula. Lebih lagi semasa nak cepat, memang surah Ikhlas ni menjadi pilihan. Tapi apa yang boleh kita lihat? Boleh tengok dalam YouTube ada. Video ini memaparkan apabila ditanya kepada orang yang lalu lalang, tahu tak kamu surah Ikhlas? Dia kata, saya pernah dengar, macam pernah dengar. Pandai juga jawapan dia. Nak cover, dia kata tak tahu langsung. Nanti orang kata pula, surah Ikhlas pun tak tahu. Dia kata saya pernah dengar tapi tak tahu yang mana satu ni. Nak pilih susah. Contoh dia kata. Ada lagi yang lain dia jawab. Macam-macam jawapan. Kalau kita dengar jawapan tu, sangat-sangat menyedihkan kita. Sangat-sangat kita kata, kenapa boleh berlaku sedemikian? Ada yang kata, saya ni kalau kamu baca kepala ayat, saya boleh sambung sampai akhir. Pandai juga dia dah. Kalau kamu baca je kepala ayat surah ni, saya boleh sambung sampai akhir. Macam-macam jawapan yang kita tengok. Betul ke tak betul? Mereka ni tidak tahu surah Al-Ikhlas. Kalau kul, 4 kul tu, orang tahu dia dah apa surah kul-kul. Tapi kadang-kadang nama tu surah Al-Ikhlas, dia seolah-olah tidak mengambil barang. Jadi ini berlaku. Kita tak nak. Kenapa kita tanya soalan ini? Kerana kita tak nak kita tergolong dalam golongan orang yang hajrul Quran, orang yang meninggalkan, orang yang mengabaikan Al-Quran Karim. Kenapa kita perlu tanya soalan ini? Kerana soalan ini, sebagaimana yang kita maklum, Al-Quran merupakan teman yang paling rapat. Tak ada serapat-rapat, tak ada sehebat, seteguh kawan sebagaimana Al-Quran Karim. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut, Al-Quran wasiyam yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Quran ini akan menjadi pemberi syafaat kepada manusia di hari kiamat nanti. Tahu tak kita pada hari kiamat ini Allah Ta'ala nyatakan, dalam kubur nanti pun Allah Ta'ala nyatakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Orang yang paling dekat, ibu, ayah, anak, semua itu yafir, lari. Tapi Al-Quran datang dekat. Masa ketika itu masa genting, kita berada dalam kegelapan kubur. Dalam kegelapan itu Al-Quran kata tak apa, saya sanggup menjadi peneman. Kita pada hari ini ada orang kata apabila berkahwin, dia kata apa? Saya sanggup hidup semati, sehidup semati. Hebat kata-kata. Faham tak kita tanya sehidup semati? Dia kata insya-Allah saya faham. Kalau kita tanya, sanggup tak anda sekiranya salah seorang daripada pasangan meninggal, kita juga meninggal dunia? Ustaz jangan sana, tapi sehidup semati tak selalu sebut. Faham tak faham kita sehidup semati? Apabila kita tanya kalau pasangan kita meninggal dunia, sanggup tak kita meninggal dunia bersama? Tak sanggup, tak ada dah. Walaupun kita sayang sekali, kita kata sangat-sangat sayang, tak sanggup. Maksudnya nak menjadi peneman, nak bersama itu, walaupun kita suami isteri, walaupun anak, walaupun ibu, walaupun ayah,
Masing-masing ketika itu mencari keselamatan. Masing-masing ketika itu nak lepas diri. Tapi Al-Quran sanggup menjadi teman. Adakah Al-Quran sanggup menjadi teman kepada kita? Kalau kita pada hari ini tidak menjadikan Al-Quran sebagai teman, adakah Al-Quran akan kata, oh ini dahulu ni yang selalu baca saya, yang selalu kita kata sehingga sanggup membuka matanya, menjaga matanya daripada mengantuk kerana nak baca aku, ya Allah. Kalau kita di dunia tak kenal, masa tu kita lah yang terabai-abai. Maka oleh kerana itu pada hari ini perlu kita tanya, siapakah kita dengan Al-Quran Al-Karim, supaya kita tidak uji, supaya kita ni betul-betul dapat mengambil manfaat daripada Al-Quran semasa hidup, dan begitu juga semasa kita berada dalam kesunyian, dalam kegelapan, dalam kubur keseorangan nanti. Lebih lagi kita dihisab, dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka siapakah yang layak untuk menjadi teman kepada kita ketika itu? Maka sudah pasti kita memilih Al-Quran sebagai teman kepada kita. Para ulama kita telah mengulas. Dia kata hajrul Quran ini, meninggalkan Al-Quran, kita boleh bahagikan kepada 5. Kita lihat satu persatu. Adakah kita tergolong dalam golongan orang yang hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran, ataupun tidak? Dia kata ada 5. Yang pertama, hajrul istima', meninggalkan daripada mendengar. Oh, kita kata tak, kita selalu mendengar bacaan Al-Quran. Kalau sekarang ni macam-macam syekh, yang daripada Mesir pun ada, nak dengar daripada yang Saudi pun ada, nak dengar daripada yang Maghribi pun ada, yang Malaysia pun ramai. Tak buat kaset, buat itu, buat ini dan sebagainya untuk dengar, memperdengarkan Al-Quran Al-Karim. Cuma sebagaimana kita, sejauh mana kita dengan mendengar Al-Quran Karim? Kenapa? Kerana kalau kita lihat sebagaimana yang berlaku pada zaman Nabi Nuh AS, mereka ini dengan perkara-perkara yang baik nak cerita bahawa mendengar ini satu perkara yang sangat istimewa. Kalau kita rujuk sebagaimana yang berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, Al-Quran ini dengan hanya mendengar je dah mendatangkan kebaikan. Dah dengan cara mendengar je boleh lihat bahawa ada program yang dia buat, dia cari orang bukan Islam, dia cuba pendengarkan bacaan Al-Quran. Apabila diperdengarkan bacaan Al-Quran, memang tenang mereka, dia khusyuknya mereka, tak faham apa-apa, hanya sekadar mendengar. Al-Quran ini kita dengar sahaja pun dah memberi kebaikan, dah memberikan, kita kata, makanan kepada rohani. Boleh lihat orang bukan Islam, apabila diperdengarkan kepada mereka dengan bacaan Al-Quran, Allah Akbar, dia mereka tenang, mereka seolah-olah memahami, seolah-olah Al-Quran itu memberikan al-mu'jiz, mukjizat yang besar, sehingga mereka dengar boleh memberikan ketenangan, boleh memberikan kepada mereka perkara yang boleh menenangkan hati-hati mereka. Jadi ini berlaku kalau kita baca kisah yang berlaku kepada Sayyidina Umar dengar bacaan Al-Quran, Allahu Akbar, sehingga dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mendengar ini, kalau kita rujuk, memang dia memberi kesan. Sebagaimana ada seorang budak di Mesir ni, umur 10 tahun, dah hafal Al-Quran, hafal 30 juzuk, 10 tahun. Kita kata kita 10 tahun itu baru nak kenal alif bata, contoh, baru hafal berapa surah. Tapi dia ni dah hafal 30 juzuk. Apabila ditanya kepada ibu dia, panggil ibu dia temu ramah, tanya, kenapa anak kamu di 10 tahun dah boleh hafal Al-Quran? Oh, dia kata, Ustaz, macam mana dia kata dalam temu ramah tu, dia kata apa? Dia kata, semasa dia kecil lagi dalam kandungan, saya selalu mendengarkan bacaan Al-Quran. Berapa kali saya mampu khatam semasa saya mengandung. Oh, kita kata memang betul. Walaupun kanak-kanak tu dalam kandungan, dia boleh mendengar dah, dia boleh mengetahui dah, tak boleh orang panggil respon. Kita ada semua orang tu datang, dia kata, Ustaz, anak saya ni kenapa nakal, anak saya ni jiwang lah, contoh dia tahu.
Masa mengandung apa? Oh, saya selalu dengar Siti Nurhaliza contoh. Memanglah keluar anak lalu senang lagu dangdut contoh, lagu rock. Memang anak keluar tu pun kita kata kenapa susah sangat anak ni dah. Kita dah buat macam-macam dah, bagi air tawar itu, dah bagi air masin contoh, kita bagi macam-macam masa tak berjaya juga. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dalam kandungan itu pun kita tak ambil berat. Dia dah mendengar. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, kalau kita baca memang Al-Quran ini sangat-sangat kita mukjizat dia. Allah Ta'ala sebut Al-Quran, innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu dhalika kana anhu mas'ula. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innas sam'a, Allah Ta'ala mulakan dengan pendengaran, wal basara, penglihatan. Allah Ta'ala buat satu-satu ni dalam Al-Quran. Kalau kita tengok susunan, kenapa tak mula dengan penglihatan dulu, tapi dimulakan dengan pendengaran dulu? Di situ banyak keistimewaannya. Kenapa? Kerana dinyatakan oleh para ulama, anggota kita yang pertama yang berfungsi ialah telinga. Sebab itu apabila seorang anak dilahirkan, apa yang perlu kita lakukan? Islam ajar suruh azan. Kerana telinga, mata tu tak apa lagi, tak nampak apa lagi, tapi telinga ketika itu telah berfungsi. Dan telinga ni juga merupakan anggota terakhir yang berfungsi. Seorang dalam keadaan nazak, masa itu tak nampak siapa orang masa itu ini, tapi telinga masih. Sebab itulah kita bisikkan di telinga orang yang hampir dengan kematian dengan kalimah la ilaha illallah. Nak cerita kepada kita, telinga ini ataupun pendengaran ini memang ia satu perkara yang patutnya kita gunakan untuk mendengar bacaan Al-Quran. Jika sebaliknya, sebagaimana yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh AS, mereka ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa baginda sallallahu alaihi wa baginda Nabi Nuh, lam yalidu illa fajiran kafara. Kaum dia ni tidak melahirkan anak kecuali anak yang lahir itu fajiran kafara, menjadi jahat, kafir. Kenapa? Kerana semasa dalam kandungan lagi dia telah sebut Nabi Nuh di begini-begini, kataan jahat. Kalau lahir pun memang akan jadi jahat. Apa yang kita nak ambil di sini, bahawa pendengaran ini satu perkara yang penting, satu perkara yang perlu kita jaga sebaik-baiknya, dan kita hiasi pendengaran ini salah satu daripadanya dengan mendengar bacaan Al-Quran. Dan pada hari ini kita kata syekh apa yang kita pernah dengar? Amat ada orang kata, oh saya Syekh Khalil Husairi, alhamdulillah. Awak? Oh saya Syekh Ghamidi. Yang ni pula Syekh Ali Ajami. Yang ni pula macam-macam. Oh alhamdulillah, masih baik, alhamdulillah kita kenal. Ada orang tu, Syekh apa yang kamu dengar? Saya lupa, saya lupa. Itu tahu dah, lupa tu maksudnya memang terlalu banyak lah tu. Kita panggil husnuzan, memang terlalu banyak lah tu. Kita selalu dengar bacaan Al-Quran dan sebagainya. Apa yang kita simpulkan di sini? Yang pertama, berlaku kepada meninggalkan Al-Quran, meninggalkan daripada mendengar bacaan Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu. Fastami'u, kita kena dengar dengan teliti, dengan elok. Dan alhamdulillah kita, maksudnya kemudahan untuk kita nak mendengar bacaan Al-Quran ini terlalu banyak, terlalu luas kepada kita pada hari ini. Itu yang pertama, iaitu kita jangan sama sekali menjauhkan diri kita daripada mendengar bacaan Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, adamul qiraah. Kadang-kadang kalau dengar dan tak baca lagi lah dah. Yang kedua ni baca. Bagaimana kita ni kena senantiasa membaca. Kita tak nak bincang lah, kalau kita nak bincang para ulama kita bacaan Al-Quran, memang kita kata tak terkejar kita. Contoh Imam Syafi'i rahimahullah, dia boleh khatam 2 kali sehari. Bukan 2 kali 1 bulan, 2 kali 1 hari. Kita pun kata, Ustaz, saya boleh juga. Oh hebat kita lah. Macam mana? Saya baca 3 kul. 3 kul. 3 kul ni memanglah punya ada hadis yang mengatakan bahawa menyamai, tapi tak sama dengan orang yang baca daripada Alif Lam Mim sehingga kepada surah An-Nas. Tapi bagaimana hebatnya mereka ini dalam bacaan Al-Quran Karim. Di mana kita? Ada seorang tu dia datang, Ustaz, oh saya Ustaz, memang dah target nak habis bulan Ramadan 1 kali, tak habis-habis juga. Itu yang jadi masalah tu lah. Memang nak sekali khatam bulan Ramadan, tak habis-habis juga. Sebab apa sekarang ni, kalau sekarang ni hari yang ke-13,
Tiga baru, bukan 13 lah, tiga. Itu nak kejar 13, 10 juzuk lagi memang susah, memang payah. Apa yang saya nak sebutkan di sini, kalau kita tak mahu baca Al-Quran, saya ingat satu program di Mesir ni, dia ada satu program yang dia buat pertandingan Al-Ahfaz. Dia ada channel, dia kumpulkan semua penghafal Al-Quran ini. Dia buat pertandingan dia tu, dia buat pertandingan Al-Ahfaz. Siapa yang paling lancar sekali? Siapa yang paling lancar baca Al-Quran? Ada seorang peserta yang masuk pertandingan tu, dia dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna. Bagaimana? Salah satu orang, kita kata orang kepala dia ni, otak dia ni tak berfungsi. Kalau kita lihat kepada tubuh badan dia dengan tak sekuat kita lembeknya, kadang-kadang nak makan, nak berjalan terpaksa dibantu oleh ibu dia. Tapi dia masuk pertandingan. Kalau kita fikir dengan otak kita yang waras, confirm tak boleh jawab dah. Apa sebab dia adalah satu, otak dia berfungsi tak sesempurna orang yang biasa, tak normal macam orang biasa. Pula masuk pertandingan tu Al-Ahfaz, yang paling nak cari sampai paling lancar. Soalan dia bukan mudah, bukan senang soalan dia. Soalan susah-susah. Bukan soalan Qul huwallahu ahad, sila ulang dan sambung. Kalau Qul huwallahu ahad, sila ulang dan sambung, semua angkat tangan, kaki berangkat lagi dah. Saya dah masuk juga pertandingan ni. Tapi soalan dia macam mana? Soalan dia, wallahu sami'un alim. Berapa kali perkataan wallahu sami'un alim terdapat dalam Al-Quran? Kita kata sekali pun tak jumpa, ni tanya berapa kali ni dah. Soalan susah, memang soalan kalau kita dengar soalan tu Allahu Akbar. Soalan macam tu, wallahu sami'un alim, berapa kali perkataan ini terdapat dalam Al-Quran? Bukan sekadar dia suruh baca ayat yang terdapat perkataan wallahu sami'un alim. Yang masuk pertandingan ni, yang pemuda ni, dia boleh sebut ayat yang sebelumnya, ayat yang selepasnya, kepala muka surat, nombor ayat. Hebat. Kalau tanya kita, Maliki Yaumiddin, ayat ke berapa? Selalu baca dah 17 kali sehari tu. Maliki Yaumiddin, nanti saat Bismillahirrahmanirrahim, baru nak kira. Dia terus automatik 30 juzuk tu, sebut je ayat mana, boleh sebut nombor ayat. Kalau surah Fatihah ada 7 je ayat. Tapi kalau surah Baqarah beratus-ratus, surah Al-Imran beratus-ratus, nak ingat memang confirm susah. Tapi dia boleh jawab satu persatu. Dia boleh jawab dengan nombor ayatnya, nombor muka suratnya, ini dan sebagainya. Allahu Akbar, hebat. Kita tengok, kalau siapa tengok video tu, memang kita rasa sedih dengan keadaan tubuh badan dia, dengan keadaan dia tu yang tidak sesempurna orang yang normal macam kita. Tapi apabila ditanya tentang Al-Quran Karim, maka dia boleh jawab satu persatu. Bukan sekadar jawab, tapi dia boleh urai satu persatu. Nombor berapa ayat sebelumnya. Kita nak tanya ayat sebelum Maliki Yaumiddin, nombor lah, ayat sebelumnya apa? Susah dah. Dia boleh baca ke depan, boleh baca terbalik. Memang sangat-sangat hebat. Maka judi kata, macam mana dia ni? Judi kata, saya nak uji soalan selain daripada Al-Quran. Judi tanya soalan selain daripada Al-Quran. Apa judi tanya? Judi tanya 2 campur 2 berapa? Kita kata kalau soalan ni senang sangat, dia 2 campur 2. Kita kata kenapa lah judi tanya 2 campur 2? Soalan tu macam kita kata tak sesuai lah untuk orang dewasa seumpama dia. Tapi apa yang berlaku? Dia jawab soalan 2 campur 2 hampir 1 minit. Susah juga nak jawab 1 minit je. Maksudnya kita 2 campur 2 4 kan senang. 1 saat je kita kata tak senang. Tapi bagi dia nak jawab 2 campur 2 memang tak betul. Okey, jadi tanya lagi. Singa Al-Asad, singa tinggal kat mana? Kalau kita senang dalam hutan contoh, tak jawab dalam hutan pun dalam zoo contoh. Tapi dia nak jawab singa tinggal kat mana, hampir 1 minit. Macam-macam jawab. Maksudnya tak betul. Apabila tanya berkaitan dengan Al-Quran, memang tepat. Tanya dia berkaitan dengan Al-Quran, walaupun sesusah mana soalan tu, boleh jawab dia, boleh sebut dia, boleh. Apabila ditanya dengan umumnya, dia ni setiap hari dengan Al-Quran, pagi bersama Al-Quran, siang bersama Al-Quran, malam bersama dengan Al-Quran, maka memang dia layak untuk mendapat Al-Quran Karim. Cuma persoalannya sejauh mana kita membaca. Dia ni selalu baca.
Ingat ada seorang lagi yang masuk juga pertandingan tu. Dia kalau kita istilah kita syndrome Down. Kalau bercakap tak faham, tak jelas. Nak masuk juga pertandingan tu. Kita kata macam mana ni dah masuk juga pertandingan. Yang nak uji siapa yang paling lancar. Tapi dia ni sedang bercakap pun tak jelas. Masuk pertandingan, juri tanya. Dia jawab, okey. Walaupun kita tengok keadaan dia masa dia nak baca tu, dengan gerak tubuhnya, dengan mulut, dengan apa tu, cuba nak memperbetulkan makhraj tajwidnya. Wallah contoh kita. Kita ni yang betul yang elok pun nak baca wala boleh gitu lah contoh kita dah. Itu pun kita tak cara bagaimana dia ni yang kita kata apa, yang tidak sempurna, yang dalam keadaan sedemikian. Tapi dia cuba memperbetulkan makhrajnya, sifatnya. Maksudnya dia tajwid tu dengan cara betul. Jadi pun kata, hebat dia baca Quran. Kita kata dengan menjagalah tajwid, menjaga hukum hakam Al-Quran. Okey, juri pun tanya soalan lain. Juri tanya apa? Juri tanya soalan selain daripada Al-Quran. Awak tinggal kat mana? Dia jawab, hanya tak jelas. Tanya soalan lain lagi, setiap hari awak buat apa? Dia jawab, tapi tak jelas. Apabila suruh baca Al-Quran, dia baca dengan betul-betul dengan makhraj tajwidnya. Dia jaga hukum hakam Al-Quran. Juri kata ini hebatnya. Maksudnya, bagaimana orang yang kita nak sebut di sini, orang yang kurang sempurna, tak macam kita, mereka menjadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan. Mereka cuba nak memang betul-betul baca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Sehingga mereka diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara sedemikian. Dan kita tak akan rugi kalau kita baca Al-Quran. Kenapa? Kerana disebut dalam sebuah hadis, la aqulu alif lam min harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Kita baca Al-Quran tak akan rugi. Satu huruf kita dibalas, diberi ganjaran sebanyak 10 kali ganda. Kalau kita baca alif lam mim, alif ada satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dah 3 huruf. 3 kali 10 dah 30. Kalau baca huruf satu je, nun, dah dapat 10. Qaf, dah dapat 10. Lagilah kita baca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, lagilah. Maka kita tak akan rugi. Contoh kita pada hari ini kita lihat pemuda kita ni yang gila, ataupun kita kata bukan kita kata apa ni, yang mabuk dengan game, sehingga dia boleh main dalam masa yang lama, berjam-jam. Kenapa? Lawan kawan ni, lawan yang tidak. Kenapa? Kerana dia nampak mata. Contoh dia main menembak, sekali tembak dapat 1000. Nampak? 1000. Baru ni kita nak target 50,000 contoh. Lagi tak sampai target. Saya tadi mati di pertengahan. Ulang balik. Kenapa dia nak capai target? Kalau kita Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, baca Quran satu naik 10,000 contoh dah. Naik dapat duit, dapat itu. Memang rebuk dah. Memang kita teramai, cuma benda ni benda tak nampak. Sebab itulah kita tak terasa. Kita lihat mereka yang kenapa boleh sampai berjam-jam, sanggup dah berada di depan telefon, depan laptop, depan PC dan sebagainya. Kenapa? Dia nampak bonus datang, nampak markah, nampak. Kalau kita dengan Al-Quran sedemikian juga, nescaya semua orang akan berubah. Jadi itu yang kedua, kita jangan meninggalkan daripada kita baca Al-Quran Karim. Kita lihatlah orang yang kurang sempurna pun menjadikan Al-Quran sebagai bacaan, maka lagilah kita yang sempurna kena menjadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan. Dan yang ketiga, adamul istishfa', tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai syifa. Sebagai apa? Sebagai rawatan. Al-Quran pada hari ini kita lihat memang sumber rawatan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Rawatan Al-Quran ini bukan rawatan luaran saja, bahkan rawatan dalaman. Semua kita pun tahu pada hari ini dengan adanya rawatan Islam. Apabila dikena dengan penyakit-penyakit tertentu, kemudian kita akan bawa air, dibacakan kepada air. Air yang kita baca itu
akan terkesan, membentuk molekul-molekul yang berlainan. Baca surah ini, molekul macam ni. Baca yang lain pula. Maksudnya Al-Quran, ayat itu apabila dibaca dengan Al-Quran, dia pun terkesan. Sebab tu ada orang tanya, Ustaz, kat mana tempat yang paling nyenyak tidur? Ada kata Ustaz, dia kata dalam masjid. Lagi-lagi dia kata masa tu tengah khutbah. Kenapa? Sebab memang tenang. Tempat, ada tak orang masuk disko dia kalau mengantuk masuk disko keluar kita nanti. Dan maksudnya memang tempat tu tak tenang. Masuk je tak tenang, tak akan mengantuk. Masuk kita ni masuk tenang, rasa duduk, alhamdulillah, rasa aman, rasa. Sebab apa? Sebab dalam masjid ni suasana dibacakan Al-Quran. Dan suasana sekeliling kita ni pun terkesan sebenarnya. Apabila dibaca dengan Al-Quran, dibaca zikirnya, selawatnya, kita yang berada di situ pun akan mendapat kebaikan. Ayat yang kita kata dibacakan Al-Quran terkesan. Lagi-lagi lah kita manusia dan sebagainya. Maka oleh kerana itu rawatan-rawatan ini kita menggunakan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nak tenangkan hati, nak rawat hati, maka dengan ingat pada Allah Ta'ala, baca Al-Quran. Nak rawat penyakit-penyakit luaran pun bacalah Al-Quran Karim. Pada hari ini boleh lihat ada seorang yang kita kata daripada Kurdistan, dia boleh merawat. Tengok video-video yang dipaparkan tu, ada yang buta, ada yang bisu pergi buat rawatan. Dia baca Al-Quran, kita kata sama macam kita baca juga. Baca surah Fatihah, baca wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Saya dah baca, Ustaz, tak jadi-jadi. Itu masalah. Kadang-kadang kita baca dengan dia baca lain. Macam kita pergi juga dengan perawat, dia kata ayat ni saya selalu baca dah ni, ayat kursi. Oh, memang saya selalu ulang. Tapi dia baca jadinya kita baca dah macam-macam. Siap hufuz lagi, dah ambil ayat hufuz. Kalau tu relax je, senyum, tak ada apa-apa reaksi. Tengok perawat datang baca dengan ayat sama, lain macam pula, ada tidak balas, ada itu, ada ini dan sebagainya. Maka oleh kerana itu Al-Quran ini sumber kepada syifa. Kita nak rawatan luaran pun boleh, rawatan dalaman pun boleh. Sejauh mana kita terkesan dan apabila diperdengarkan wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Sejauh mana kita dengar bacaan Al-Quran, sehingga kalau kita baca kisah para sahabat kita, bagaimana mereka mendengar bacaan Al-Quran, terkesan dalam hati. Saya ingat kalau semasa di Mesir dahulu, biasanya malam 27 Ramadan, Jibril akan jadi imam di masjid Amr bin Al-As. Bukan malaikat Jibril ni, Syekh Jibril. Bukan malaikat Jibril hari ni, tak ada orang datang ni. Maksudnya Syekh Jibril yang jadi imam di masjid Amr bin Al-As. Memang jalan terpaksa ditutup, luar tu memang masjid. Masjid tu dikelilingi semua. Kita pergi, orang sana nak pergi tu pun ni bersasak-sasak. Tapi oleh kerana kita nak imam Syekh Jibril, sehingga apa? Bukan dia kata kunut saja 1 jam 45 minit. Bayangkan, kunut saja 45 minit 1 jam. Kita orang Melayu ni mula-mula macam ni, 5 minit kemudian begini, yang 3 naik ini, kemudian naik balik. Dah habis minum ni 3-4 kali pun naik tu. Bagaimana tengok orang Allah Akbar. Dalam keadaan memang stay je gini ya, dalam keadaan menangis, dalam keadaan Allah Akbar. Kerana mereka memahami, mereka tadabbur, mereka melihat Al-Quran itu. Kerana yang keempat ini tadabbur Al-Quran, yang keempat tidak tadabbur. Mereka ni tadabbur, memahami. Imam menangis, makmum marah menangis, makmum lain pun menangis. Apabila tanya kepada imam kenapa menangis, dia faham ayat yang dibaca. Masya Allah, hebat. Apabila tanya kepada makmum marah kenapa menangis, dia faham apa yang imam baca. Apabila tanya kepada makmum lain kenapa menangis, kan orang sebelah menangis. Alhamdulillah, kita kata ada juga tangisan, tak ada masalah dengan Al-Quran ini. Allah Ta'ala sebut kalau kita tak mampu menangis, fatabakau, buat-buat menangis pun tak apa. Biarlah ada air mata kita yang menangis kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fatabakau, dalam hadis sebut buat-buat menangis pun tak apa berkenaan bacaan Al-Quran. Biar ada air mata yang menangis. Ini tidak tengok cerita satu muda-muda yang tengok cerita Hindustan boleh menangis. Baca Quran tak pernah menangis. Itu memang Allah Akbar. Bagaimana kita dengan yang keempat ini, iaitu dengan tadabbur Al-Quran Karim. Jadi kita daripada dulu dah, orang kata apa, ada setengah orang tu dia kata, Ustaz, saya daripada umur saya 20 tahun sehingga sekarang, memang setiap hari, setiap kali Ramadan saya target untuk khatam.
Ada pertambahan? Tak ada, itulah. Daripada 12 tahun lepas, itulah. Habis dah. Oh, ada yang kadang-kadang habis, kadang-kadang tak habis 10 juzuk. Tak ada penambahan kau. Sepatutnya kita kena tambah. Contoh kalau dulu kita kata kita khatam 1 kali Al-Quran daripada 20 tahun lepas, sepatutnya setiap tahun itu ada peningkatan. Contoh tahun ini saya nak tadabbur surah ini, biar ada penambahan. Takkan kita daripada 20 tahun lepas perkara yang sama, skripnya sama kita bawa, tak ada penambahan. Sepatutnya kita ada penambahan. Bagaimana? Salah satu daripada penambahan yang kita boleh buat, sama ada kita nak tingkatkan bacaan. Kalau dulu 1 kali khatam, mungkin yang ini 1 kali khatam setengah, ataupun kita ubah kepada sekali khatam dengan tadabbur surah-surah tertentu. Kita baca dah, pilih dah surah-surah yang mana, ayat-ayat yang mana. Kerana bagaimana hebatnya berkenaan dengan tadabbur ini, ada seorang ulama ini, dia disebutkan dalam buah hadis, dia hanya baca 1 ayat. Seorang sahabat ini baca 1 ayat saja, ayat berkaitan dengan neraka, 1 malam. Dia ulang ayat ini sehingga sampai pada tahap dia boleh pengsan. Oh, hebat sangat dia ni. Dia tadabbur betul-betul ayat dia ulang ayat sama. Kalau bagi kat kita sekali ulang, okey, lagi 2 kali, 3 kali ish. Berapa kali nak ulang je lah, berapa kali. Maksudnya memang kita akan rasa jemu. Tapi bagaimana dia ni, kerana dia betul-betul nak memahami kandungan ayat itu, sehingga dia ulang-ulang dalam 1 malam saja. Dia boleh ulang daripada awal malam sehingga kepada subuh. Masya Allah, mereka tadabbur. Dan kita pada hari ini pun kita kena ambil peluang untuk kita tadabbur lah. Ayat-ayat tu pertama kita baca. Kalau tanya kepada kita, apa makna surah Al-Fatihah? Sejauh mana kita mentadabbur surah Al-Fatihah? Kita dah baca, Ustaz, dah banyak kali dah. Setiap kali solat, faham tak? Kita baca Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita tak faham, kalau kita tak tadabbur, susah kita nak mendalami. Sedangkan kalau kita memahami, mendalami, tadabbur Al-Quran dan sebagainya, maka ia boleh memberikan rawatan, dia boleh memberikan kebaikan yang begitu besar. Kenapa? Kerana kita betul-betul memahami maknanya, memahami kandungannya dan sebagainya. Kerana pada hari ini macam-macam lah. Kalau kita nak hitung berkenaan dengan tadabbur ini, banyak lagi, sehingga ada golongan-golongan yang cuba nak memesongkan makna-makna Al-Quran. Contoh golongan-golongan liberal dan sebagainya, sehingga pada hari ini dia kata apa? Tak ada dalam Al-Quran ni yang suruh tutup aurat. Dia nak perkataan tutup aurat tu ada dalam Al-Quran. Memang kita cari takkan jumpa. Yang adanya hijab. Dalam bahasa Arab dia tak, dia kata apa macam-macam. Ini memang golongan-golongan ini digunakan. Ada orang kata, Ustaz, kalau macam tu senang, dia pun tanya, perkataan dadah ada dalam Al-Quran? Oh, ada orang kata ada, kat mana? Fi amadin mumaddadah. Sangat perkataan, maksudnya dia nak tu macam tu. Kalau tak ada, itulah guna liberal pada hari ini. Belum lagi kita lihat kepada apa yang berlaku, mereka yang cuma nak memasukkan kita dari sudut Al-Quran. Ada yang reka sebelum ni kita pernah dengar, ada yang reka dibuat 4 surah. Surah Al-Mu'minun, surah Al-Muslimun, surah Al-Muslimun, ada 4 surah. Mereka suka cerita nak menandingi Al-Quran macam-macam cara. Ada yang buat surah Al-Fil, Al-Fil wa ma adraka mal fil. Surah gajah, dia kata, buat gajah. Adakah kamu tahu apa itu gajah? Dia ikut macam surah Al-Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Tapi dia buat Al-Fil, wa ma adraka mal fil. Dia pun sebutlah Al-Fil, gajah ni besar. Yang tu tak perlu buat Al-Quran pun tak apa. Semua orang tahu dah gajah ni besar. Gajah ada belalai, gajah ada telinga besar, begini dan sebagainya. Al-Quran ini menceritakan yang terdahulu, yang akan datang dan yang sedang berlaku. Itu mukjizatnya Al-Quran. Sebab itulah kita kena tadabbur, kerana Al-Quran ini dia menceritakan yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Maka kita kena tadabbur pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita ambil peluang pada bulan Ramadan ini untuk kita sama-sama tadabbur. Dan yang terakhir, yang kelima, adamut tahakum, tidak berhukum dengan hukum Al-Quran, termasuk dalam perkara yang boleh menyebabkan kita meninggalkan Al-Quran. Jadi kita kena ambil kelima-lima perkara ini. Pertama, mendengar. Dan yang kedua, baca. Ketiga, istighfar, kita menjadikan Al-Quran sebagai rawatan. Yang keempat, kita tadabbur Al-Quran. Dan yang kelima, kita berhukum dengan hukum-hukum Al-Quran. InsyaAllah, kalau kita ambil kelima-lima perkara ini, kita tidak tergolong dalam golongan orang yang hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita selamat daripada ayat yang Allah Ta'ala nyatakan, wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Dan Al-Quran tidak segan-segan untuk mengaku kita lah temannya.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Al-Quran sanggup mengaku, ya Allah, hamba-Mu inilah yang menahan matanya daripada mengantuk. Kenapa? Kerana nak baca aku, ya Allah. Dia sanggup berjaga malam, ya Allah. Kenapa? Nak baca aku, ya Allah. Kita minta supaya Al-Quran benar-benar mengenali kita. Dan sebelum daripada Al-Quran nak mengenali kita, kita kena mengenali Al-Quran terlebih dahulu. Dan insyaAllah kita minta, kita gunakan peluang kepada kita pada bulan Ramadan pada kali ini untuk kita lebih mengenali Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Rasanya sekadar itu untuk pesan kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi bersama diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.